Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin Lukas edisi tengah hari 6 September 2021 bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Memulakan berita tengah hari dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sarawak. Pada Ahad, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan Sarawak mencatatkan rekod tertinggi kes positif baharu COVID-19 iaitu sebanyak 3,747 kes di 35 daerah di negeri ini. Ini menjadikan jumlah kumulatifnya terus meningkat kepada 130,898 kes. Difahamkan sebanyak 3,737 atau 99.73% kes adalah kategori 1 dan 2, manakala kes kategori 3, 3 kes kategori 4 dan 6 kes kategori 5. Daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes COVID-19 adalah seperti berikut. JPBNS turut memaklumkan terdapat 15 kes kematian baharu akibat COVID-19 direkodkan di Sarawak di mana 14 daripadanya melibatkan warga emas dan seorang lelaki berusia 24 tahun. Dalam kenyataan sama, JPBNS turut mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Simpang Bakun Bintulu, kluster Pangkalan Bau, kluster Anah Rais Kuching yang merupakan kluster komuniti dan kluster persiaran silikon yang melibatkan kluster di tempat kerja. Ini menjadikan jumlah kumulatif kluster aktif setakat ini adalah sebanyak 137 kluster. Turut diisytiharkan penamatan 5 kluster iaitu kluster Balai Ringin Melayu Serian, kluster Jalan Ding Lik Kuang Duo Sibu, kluster Jalan Stutong Baru Kuching, kluster Taman Yen Yen Kuching dan kluster Kampung Jaya Bakti Kuching. Berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBNS berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Laporan seterusnya mengenai sebanyak RM868,120 geran projek kecil luar bandar MRP Dundalat Fasa 3 2021 telah disampaikan kepada 30 penerima di Dalat. Geran diserahkan Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kompleks Kebajikan Daerah Dalat. Penerima terdiri daripada seperti tertera. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berharap penerima dapat memanfaatkan geran tersebut dengan penuh bertanggungjawab dan berhemah. Manakala di Miri, Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin memberitahu sekolah memandu yang dibenarkan beroperasi bermula 1 September lepas perlu mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Katanya, SOP berkaitan telah dikemukakan Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi zon Sarawak. Dalam kenyataan media selepas mengadakan lawatan ke Institut Memandu Siti Miri dan Institut Memandu Miri Subis pada Ahad, beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memberitahu untuk SOP latihan amali di dalam kenderaan, pemakaian pelitup muka oleh pengajar dan calon sepanjang masa di dalam kenderaan adalah diwajibkan. Katanya, begitu juga diwajibkan untuk membuka dan menurunkan tingkap kenderaan bagi peredaran udara yang baik dalam kenderaan.
Berita seterusnya, prihatin dengan kekangan yang dihadapi 17 ketua isi rumah KIR yang dikuarantinkan, Adun Serembu Mirosimo telah menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada mereka pada Ahad. Daripada jumlah penerima itu, seramai 10 KIR adalah dari Kampung Batu Speed, Kampung Belimbing 3 KIR, manakala Kampung Sinaan 4 KIR. Sumbangan tersebut telah disampaikan kepada para penerima menerusi Pusat Khidmat Adun Serembu. Sementara itu, kesemua KIR yang menerima bantuan makanan merakamkan penghargaan kepada Adun Serembu yang peka dengan kebajikan penduduk yang dikenakan arahan kuarantin dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Manakala di Kota Samarahan, seramai 991 ketua isi rumah KIR dari Kampung Baru menerima bantuan makanan basah sumbangan Adun Muara Tuang Dato' Idris Buang pada Ahad. Penyerahan sumbangan itu adalah susulan pelanjutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kampung berkenaan sehingga 9 September depan. Bekalan bantuan makanan itu adalah untuk tempoh 14 hari pelanjutan Perintah Sekatan Pergerakan berkenaan. Sementara itu, Dato' Idris Buang berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban penduduk kampung yang terkesan akibat pelaksanaan pelanjutan tempoh PKPD berkenaan. Di Lundu pula, meskipun daerah berkenaan mengalami peningkatan kes COVID-19, namun ia tidak mematahkan semangat Jabatan Penerangan Daerah Lundu bagi menyambut Hari Kebangsaan Malaysia tahun 2021 melalui penganjuran konvoi Jalur Gemilang. Konvoi Jalur Gemilang yang diketuai oleh Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak, Suwadi Guliling tersebut dilepaskan di Pejabat Daerah Lundu oleh Pegawai Daerah Lundu Gustian Nurani. Selepas penyerahan bendera Jalur Gemilang kepada Pegawai Daerah Lundu serta hebahan mesej kenegaraan dan nyanyian lagu patriotik, konvoi Jalur Gemilang diteruskan ke Pejabat Daerah Kecil Sematan. Melalui konvoi Jalur Gemilang ini, ianya diharapkan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme di kalangan masyarakat walaupun semasa dalam musim pandemik ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahirah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.